Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ni, saya akan review satu persatu hardware yang ada di hadapan saya ni, which is saya guna kesemua hardware ni untuk build satu PC yang berharga RM14,000 Malaysia. Dalam video sebelum ni, saya dah kongsikan dengan anda tutorial macam mana kita nak pasang PC menggunakan hardware-hardware ni satu persatu. Which is dalam video tu, saya guna prosesor Ryzen 7 3800XT yang saya gabungkan dengan motherboard dari Gigabyte B550 Vision D ni, dan saya guna RAM dari XPG Specstrix D50Y Edition. Untuk storage, saya guna AGI High Performance NVMe SSD. Kemudian saya sejukkan prosesor saya dengan cooler dari EKWB, which is EKAIO 360 di RGB ni. Dan part yang paling penting untuk seorang gamer, graphic card. Graphic card saya pakai yang paling padu untuk tahun 2020, iaitu Zotac GeForce RTX 3090 Trinity. Untuk power supply, saya guna Cooler Master V650 Gold V2Y Edition ni, dan casing saya pakai casing dari Armageddon, iaitu Armageddon Nimitz TR8000. Dan ada beberapa lagi aksesori tambahan yang saya guna, macam contoh dia punya fan, lepas tu saya pakai juga sleeve dan juga GPU holder. So anda bersama saya Ashraf Jafri dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada di tepi dia. Jom! First of all, kita bincang bab prosesor dulu. Saya guna Ryzen 7 3800XT. Dia ada 8 core dengan 16 thread. Saya test dengan Cinebench. Skor yang saya dapat ialah 2028 CB, dan untuk single core saya dapat 206 CB. In case anda tak dapat nilai performance untuk Ryzen 7 3800XT dengan Cinebench ni, saya buat perbandingan antara AMD prosesor dengan Intel prosesor, dan saya cari prosesor Intel yang mempunyai harga yang lebih kurang sama. Dan yang kedua, dia tak ada integrated graphic card, sebab 3800XT ni dia tak ada graphic card dalam dia. Dan bila saya buat survey, saya jumpa prosesor Intel Core i7 10700KF. So, ini dia graf perbandingan yang saya dapat. Performance untuk AMD kurang sikit lah compare dengan Intel, even untuk single core. Cuma anda kena take note yang result yang Intel ni saya dapat dari website, bukan saya test sendirilah. Alright, kita beralih ke motherboard pula. Saya guna Gigabyte B550 Vision D, Gigabyte Creator Series. In term of outlook kan, dia punya luaran kan, saya boleh jamin, saya boleh garanti kepada anda, siapa-siapa yang minat dengan minimalis akan jatuh hati dengan Gigabyte B550 Vision D ni. In term of spec, motherboard atau MOBO ni, dia support maximum RAM sampai 128GB, dan dia ada dua PCIe slot yang panjang untuk kita pasang 2 biji graphic card. Lepas tu dia ada satu slot NVMe Gen 4, satu slot NVMe Gen 1, dan dia built-in Intel wireless adapter. IO port dia banyak gila babe. Lengkap lah saya boleh kata kepada anda. Satu PS2 port untuk keyboard mouse yang lama tu. Lepas tu ada dua port USB Type A 2.0, ada satu HDMI 2.1, satu DP 1.4, 4 USB Type A 3.2 Gen 1, lepas tu ada 2 USB Type A 3.2 Gen 2, ada 2 USB Type C 3.2 Gen 2, dan ada 2 port untuk Intel Gigabit LAN, dan ada port antena untuk Intel Wi-Fi 6AX dan juga HD audio. Cuma saya sedikit terkilan dengan Gigabyte B550 Vision D ni, sebab dekat bahagian front panel dia tak ada port untuk USB Type C, which is untuk seorang content creator pada tahun 2020, saya merasakan port USB Type C dekat bahagian hadapan front casing tu adalah satu kemestian. Dan untuk RAM, since saya memang tak mahir nak overclock dan tunjuk performance dia kepada anda, saya just tunjuk RGB dia lah. RGB dia lawa, dan ini ialah Specstrix D50Y Edition. Kenalah dengan tema PC kita kali ini, iaitu putih-putih melati. Untuk cooler pula, saya guna EK360 AIO DRGB. 360 tu dia refer kepada 3 biji fan 120mm yang kita tampal dekat radiator
Radiator. In term of outlook, design water block dia memang tak ada fancy-fancy lah. Dia plain plastik block saja. Cuma saya suka dengan efek RGB dia, malap-malap but smooth gitu. Tube dia pun pakai sleeve premium dan radiator dia besar dan fin dia banyak. Cuma anda kena take note yang radiator dia betul-betul besar. AIO biasa part atas radiator dekat pipe masuk je yang ada lebihan, tapi untuk EK360 ni macam saya tunjuk kepada anda, dekat bahagian bawah pun ada lebihan lah. Disebabkan radiator dia ni panjang, so CP-CP je lah lulus dengan casing ni. Saya terpaksa buang kipas dekat top panel tu sebab nak masukkan radiator EK360 di RGB ni. Performance untuk EK-AIO 360 di RGB ni boleh kata awesome juga. Bila saya bandingkan antara result stress test prosesor guna EK dan juga AMD stock cooler, perbezaan dia tu memang jelas macam yang saya tunjuk kepada anda sekarang lah. Alright, maybe part ni yang ramai gamer tunggu sebab saya akan kongsikan dengan anda performance untuk Zotac GeForce RTX 3090 Trinity. Tapi sebelum tu, saya nak cerita dulu tentang dia punya luaran. Grafik card ni, dia memang panjang. Dia punya saiz tu ialah 317.8mm. Outlook dia bagi saya masih lagi dengan konsep yang sama Zotac guna dekat RTX 2080 sebelum ni. Dekat backplate tu ada curve, lepas tu dekat tepi ada logo Zotac, dekat backplate pun ada logo Zotac. Nothing new tapi masih dalam kategori lawa lah. Cuma kali ni port PSU ada dekat tengah, bukan ada dekat belakang. Dia guna 8+8 pin dan kalau kita tengok website Zotac recommend kita guna power supply 750W. So dalam part ni anda jangan follow saya lah. Ada dua part RGB dekat grafik card ni. Satu logo Zotac yang ada di belakang backplate tu dan satu lagi tulisan Zotac Gaming yang ada dekat tepi grafik card ni. Untuk RGB ni kan kita boleh ubah efek dengan software Zotac Spectra yang datang sekali dengan software Zotac Firestorm. Interface software dia bagi saya lawa dan user friendly. Even mereka ada bagi kepada kita function OC scanner untuk adjust performance graphic card. Sebut tentang performance, first kali dari segi gaming, ini graf yang saya dapat. Saya set kepada ultra ataupun higher setting, FPS no limit dan yang paling penting yang anda kena take note ialah resolution yang saya test tu ialah 2K. Actually, saya ulang test gaming ni banyak kali sebab saya tak puas hati dengan result yang saya dapat tu. But lepas saya ulang, result yang saya dapat masih lagi sama, so saya terpaksa akur je lah. Saya sebenarnya expect satu performance yang padu gila untuk RTX 3090 ni, and sebab saya bimbang saya salah bagi info kepada anda, saya contact reviewer Malaysia yang dah test RTX 3090 which is TechCrita. Saya tanya dia untuk validate saya punya result, tapi sayangnya disebabkan game yang kami test tu berbeza, so dia tak dapat validate lah saya punya performance. Cuma ini graf yang dia dapat untuk game yang dia test. Link video penuh ada dekat ruangan komen di bawah. So lepas saya test RTX 3090 sendiri, saya boleh kata kepada anda performance untuk grafik card ni tak adalah power macam Nvidia war-warkan boleh main 8K resolution dengan smooth. Tak adalah, maybe benda tu sekadar gimmick marketing sahajalah. Dan saya nak minta maaf dengan anda sebab saya tak sempat untuk test grafik card ni dengan 4K punya monitor sebab saya just ada 2K sahaja. That's why anda kena donate saya dekat link account dekat ruangan komen di bawah. Okay, gurau saja. Dan untuk productivity yang ni memang kita kena puji habis RTX 3090 sebab saya test dengan Blender Benchmark dan rendering time dia gila laju dan performance yang saya dapat tu bila kita buat comparison secara online, PC ataupun performance grafik card ni boleh kata 4% dari seluruh dunia. Memang sikit sangat sebab dia top 4%. Untuk Adobe Premiere pula, kalau nak edit video dalam resolution 4K, playback, nak full performance, smooth, lepas tu rendering laju, memang tak ada masalah dengan gabungan Ryzen 7 3800 XT dengan Zotac GeForce RTX 3090. Padu be.
Seterusnya, bab temperature Zotac GeForce RTX 3090 Trinity ni, actually grafik card ni dia datang dengan 3 biji kipas. Bila kita tak buat apa-apa, suhu dia macam saya tunjuk kepada anda, dan bila saya stres guna Firmark 100% load, suhu dia macam graf belah kanan. So kalau saya conclude tentang dia punya cooling system, tentang dia punya temperature, actually okay untuk sebuah grafik card ekstrim yang besar macam Zotac Trinity 3090 ni. Produk seterusnya ialah power supply, which is saya guna Cooler Master V650 V2 Gold White Edition. Ini ialah power supply jenis full modular, lepas tu 80 plus gold dan 40% fanless. Tak ada benda best yang saya boleh cerita tentang power supply Cooler Master ni, but apa yang saya boleh highlight kepada anda ialah warranty dia 10 tahun. Takkanlah satu-satu brand tu dia berani bagi jaminan kepada kita sampai 10 tahun kalau produk dia tak berkualiti, kan? Dan last kali tentang casing yang saya guna untuk projek kali ni, iaitu Armageddon Nimitz TR8000. Senang cerita, casing ni jenis aquarium. Kita boleh nampak semua benda yang ada dalam casing ni. Saya sangat recommend untuk mereka yang nak riak takabur dan ujub untuk guna casing ni. Kalau boleh, letak dekat ruang tamu, kasih tetamu yang datang dekat rumah tu nampak casing apa, hardware apa yang kita guna. Build quality casing ni bagi saya solid. Besi yang Armageddon guna untuk kerangka ataupun frame dia kukuh habislah. Tempered glass yang dia guna juga tebal. Dalam casing ni spacious, luas. Nak guna graphic card yang panjang macam Zotac Trinity ni pun tak ada masalah lah. Even jarak top panel dengan motherboard dia luas. Lepas tu jarak bottom dan motherboard pun luas. Total fan yang kita boleh mount dekat casing ni ialah 10 biji. Cuma disebabkan radiator EK360 tadi besar, saya terpaksa buang satu kipas di bahagian hadapan top panel. Untuk kabel management pula okey sangat. Posisi lubang-lubang laluan kabel cantik dan dia siap bagi kepada kita rubber grommet supaya kita punya kabel management tu nampak lebih kemas. Cuma ada dua perkara yang saya tak puas hati dengan Armageddon Nimitz TR8000 ni. Yang pertama, dekat dia punya I/O front panel tu dia tak bagi kepada kita satu port USB Type-C, which is untuk sebuah casing yang harga dia sekitar 300 hingga RM400 Malaysia ni, casing ni dah pun masuk dalam kategori bangsawan, dan normally bangsawan dia akan guna USB Type-C port untuk dia punya front panel tu lah. I/O front panel untuk casing ni dia ada dua port USB Type-A 2.0, lepas tu satu port USB Type-A 3.0 dan juga HD audio. Kemudian yang saya tak puas hati lagi dengan casing ni ialah LED yang ada dekat tepi depan ni. Kita tak boleh nak control guna motherboard. Kita boleh control dia secara manual. Kita kena gadaikan reset button, kita cucuk masuk dekat situ dan kita boleh control efek RGB dia. By the way, casing ni dia tak datang dengan kipas Spider Armageddon ni. Yang ni saya ada beli asing. Actually tak beli, saya disponsor. Cuma kalau anda berminat untuk beli kipas ni, anda kena tahu yang connector dia sedikit berbeza. So untuk guna kipas ni anda kena beli Tesseract Command 82 Art ni untuk control dia punya RGB, untuk sambungkan dia ke motherboard kita. Dan actually ada dua lagi aksesori yang saya guna dalam video kali ni. Yang pertama, graphic card holder dari Deepcool, iaitu Deepcool GH01. Untuk graphic card holder ni, dia adalah graphic card holder yang ada lampu ARGB. Cuma dalam projek kali ni, disebabkan jarak antara side panel dengan kipas yang saya pasang dekat bawah tu terlampau sempit, saya terpaksa buang base yang ada dekat graphic card holder ni macam yang saya tunjuk kepada anda. Lepas tu, aksesori terakhir yang saya guna untuk projek kali ni ialah sleeve extension cable dari Techwear, iaitu Techwear Flex. Saya suka dengan Techwear Flex ni sebab dua perkara. Yang pertama, sebab kualiti dia terjamin, dan yang kedua sebab dia datang dengan kabel com, so kita punya binaan tu nampak lebih rapi, nampak lebih kemas lah. Overall untuk binaan saya kali ni, saya berpuas hati. Cuma kalau anda tanya saya apa improvement yang saya boleh lakukan untuk PC saya kali ni, yang pertama ialah dari segi graphic card. Bagi saya, lepas saya dah test PC saya kali ni, saya rasa macam
RTX 3090 agak melampau ataupun overkill untuk binaan saya. Saya rasa cukup dengan RTX 3080 sahajalah. Yang kedua ialah tentang motherboard dan juga graphic card, motherboard dan juga casing, yang mana sebagai seorang content creator pada tahun 2020, saya betul-betul perlukan USB port Type-C dekat bahagian hadapan casing saya sebab dia memudahkan lagi proses transfer data saya lah. So, itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Merhaba. Jumpa lagi.